Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Nama saya ialah Siti Masdian selaku hos anda pada hari ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting dalam persekitaran pekerjaan, iaitu organizational silence. Organizational silence ni berlaku apabila pekerja memilih untuk diam dan tidak menyuarakan pendapat, kebimbangan atau idea mereka, walaupun mereka percaya input tersebut boleh membantu organisasi. Isu ini penting kerana apabila pekerja berdiam diri, organisasi mungkin terlepas maklumat berharga yang boleh meningkatkan prestasi serta membantu proses membuat keputusan yang lebih baik. Untuk membantu kita memahami topik ini dengan lebih lanjut, saya berbesar hati untuk memperkenalkan tetamu kita pada hari ini, yaitu Stephanie. Selamat datang ke Sembang Organisasi. Halo semua. Baiklah, sebelum kita mulakan perbincangan kita pada hari ini, bolehkah anda terangkan apa itu organizational silence? Okay. Organizational silence ialah keadaan apabila pekerja memilih untuk berdiam diri walaupun mereka mempunyai idea, pendapat atau kebimbangan yang sebenarnya boleh membantu organisasi. Walaupun mereka sedar sesuatu perkara itu penting, tapi mereka tetap memilih untuk berdiam diri. Jadi, kenapa pekerja biasanya memilih untuk berdiam diri? Okay, antara sebab utamanya ialah mereka takut dikritik, dimarahi oleh pihak atasan, atau merasakan pendapat mereka tidak akan didengari oleh orang lain. Selain itu, ada juga pekerja yang takut hubungan mereka dengan pihak atasan akan terjejas jika mereka bersuara. Jadi maksudnya, faktor ketakutan memainkan peranan yang besar? Ya, betul. Jadi, apabila pekerja tidak rasa selamat untuk bersuara, mereka lebih cenderung untuk berdiam diri. Dalam setengah organisasi, pekerja lebih memilih untuk play safe daripada mengambil risiko menyuarakan pendapat mereka. Adakah organizational silence ini berlaku dalam kalangan organisasi besar? Sebenarnya tidak. Organizational silence ini boleh berlaku dalam organisasi besar ataupun kecil. Ia lebih bergantung kepada budaya organisasi dan cara pihak pengurusan berkomunikasi dengan pekerja. Siapakah yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi organizational silence? Sebenarnya semua pihak ada peranan masing-masing, namun pihak pengurusan dan pemimpin memainkan peranan yang lebih besar kerana mereka menentukan budaya komunikasi dalam organisasi. Jadi, adakah pekerja baharu lebih cenderung mengalami organizational silence? Ya, pekerja baharu biasanya lebih berhati-hati kerana masih menyesuaikan diri dengan persekitaran kerja dan belum begitu yakin untuk menyuarakan pendapat mereka. Bolehkah organizational silence ini menjejaskan hubungan antara pekerja? Boleh. Apabila pekerja tidak berkomunikasi secara terbuka, salah faham lebih mudah berlaku dan hubungan kerja menjadi kurang baik. Pada pendapat anda, apakah kepentingan komunikasi terbuka dalam organisasi? Komunikasi terbuka membantu organisasi mengenal pasti masalah yang lebih awal, meningkatkan kerjasama serta membolehkan keputusan dibuat dengan baik.
Bagaimana pula penggunaan teknologi komunikasi dapat membantu mengurangkan organizational silence? Ya, jika digunakan dengan betul. Platform komunikasi dan sistem maklum balas boleh memberi lebih banyak peluang kepada pekerja untuk berkongsi pandangan mereka. Bolehkah anda menyampaikan satu message kepada para penonton di luar sana? Message yang ingin saya berikan ialah jangan takut untuk bersuara secara profesional dan berhema. Kadangkala satu pandangan yang kecil boleh memberi impak yang besar kepada organisasi. Baiklah, bolehkah anda berikan satu situasi kepada para penonton tentang organizational silence yang lebih mudah dipahami? Boleh, macam contoh, ada seorang pekerja ni, dia sedar tentang kesilapan dalam laporan atau projek. Dia tahu kesilapan itu boleh menyebabkan masalah yang besar jika tidak diperbetulkan. Namun dia memilih untuk tidak memberitahu karena takut dipersalahkan atau tidak dianggap cekap begitu. Akhirnya kesilapan itu berterusan dan memberi kesan kepada keseluruhan projek. Ya, saya sangat setuju dengan contoh yang diberikan. Namun, apa yang mungkin berlaku jika keadaan tersebut berlarutan? Jika keadaan ini berterusan, kesilapan kecil boleh menjadi lebih besar dan menyebabkan kerugian yang lagi besar kepada organisasi. Selain itu, budaya kerja juga akan menjadi tidak sehat karena pekerja memilih untuk berdiam diri walaupun mereka tahu itu benda tidak betul. Selain itu, adakah organizational silence ni memberi kesan kepada pekerja sendiri? Ya, pekerja mungkin akan berasa tertekan, kurang motivasi dan tidak dihargai karena tidak dapat menyuarakan pendapat mereka. Dalam jangka masa yang panjang, mereka juga akan boleh hilang minat terhadap kerja mereka. Bagaimana pula kesannya kepada organisasi secara keseluruhan? Kesan kepada organisasi, organisasi boleh kehilangan idea yang bernas, mengalami masalah komunikasi dan membuat keputusan yang kurang tepat karena kurangnya maklumat daripada pekerja. Selain itu, inovasi juga boleh terjejas karena tiada input daripada pekerja mereka. Pada pendapat anda, bagaimanakah organisasi boleh mengatasi masalah ini? Pihak pengurusan perlu menggalakkan komunikasi terbuka dan menerima pandangan pekerja mereka dengan sikap yang positif. Selain itu, mereka juga perlu mewujudkan persekitaran yang selamat untuk pekerja bersuara tanpa rasa takut. Contohnya, menyediakan sesi maklum balas ataupun perbincangan yang berkala. Adakah peranan pemimpin penting dalam perkara ini? Ya, peranan pemimpin sangat penting. Pemimpin yang terbuka dan mudah didekati akan memudahkan pekerja mereka untuk lebih yakin bersuara ataupun memberikan pendapat. Sebaliknya, pemimpin yang terlalu tegas atau tidak menerima pendapat pekerja mereka boleh menyebabkan pekerja lebih memilih untuk berdiam diri. Baiklah, sebelum kita tamatkan perbincangan pada hari ini, bolehkah anda berikan kesimpulan ringkas? Okay. Organizational silence ni berlaku apabila pekerja memilih untuk berdiam diri walaupun mereka mempunyai sesuatu yang penting untuk disampaikan. Jika tidak ditangani dengan betul,
ia boleh memberikan kesan negatif kepada pekerja dan organisasi. Oleh itu, komunikasi yang terbuka sangat penting dalam sesebuah organisasi. Terima kasih atas perkongsian yang sangat bernas pada hari ini. Sama-sama. Sekian sahaja podcast kita pada hari ini. Terima kasih kerana telah sudi menonton dan jumpa lagi.